Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan bertemu untuk mempelajari bahasa Melayu tahun 4. Tajuknya Akhlak Terpuji. Kita biasa dengar seorang guru memuji, rajinnya murid itu. Apa nilainya? Untuk mengetahuinya, jom kita belajar. Objektif yang ingin dicapai pada hari ini ada dua. Yang pertama, cikgu mengharapkan murid dapat menyatakan nilai berdasarkan bahan bacaan dan situasi yang dilihat. Dan yang kedua, murid dapat menjawab soalan pemahaman berdasarkan bahan bacaan. Tetapi pada hari ini bukan berdasarkan kemahiran, tetapi aktiviti pengukuhan dan penilaian. Kamu dah hampir nak habis dah buku teks tahun 4 ya. Jadi pada hari ini ada aktiviti pengukuhan dan penilaian. Nak menguji sejauh mana kamu telah menguasai ataupun belum. Hari ini cikgu pecahkan dulu. Yang pertama, aktiviti pengukuhan. Kita tengok apa aktiviti yang disediakan untuk kamu. Berikut adalah antara nilai murni yang perlu diamalkan dalam kehidupan seharian sama ada di rumah, di sekolah ataupun di luar. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, hormat, kerajinan, hemah tinggi, keberanian, kesederhanaan, baik hati, kasih sayang, toleransi, keadilan, tanggungjawab, terima kasih, kerjasama, kejujuran. Ini adalah antara nilai. Jadi kamu cuba faham betul-betul dalam petikan nanti apa nilai yang perlu kamu masukkan. Okay, di sini cikgu paparkan penerapan nilai murni dan contoh yang perlu diamalkan sejak kecil. Bab kata perpatah, melentur buluh, biar dari rebungnya. Contoh kita ambil hormat menghormati. Contoh menghormati ibu bapa, menghormati guru, menghormati orang tua. Itu contoh menghormati. Kalau kasih sayang pula, kita menghargai nyawa kita sendiri, tak adalah naik basikal lajak dan sebagainya. Sayang alam sekitar, sayang kepada negara, itu contoh. Kalau keadilan pula maksudnya kita kena sama adil. Kamu sebagai ketua kelas, kalau ada rakan kamu buat salah, kamu catat juga namanya walaupun dia kawan baik kamu. Okay, contoh kalau baik hati pula, kita ada perasaan belas kasihan, ada timbang rasa. Kalau contoh berdikari, kamu mak nak hantar ke asrama dan sebagainya, nak melatih kamu berdikari. Walaupun bukan di asrama, di rumah juga berlatih menjadi seorang yang berdikari. Berhemah tinggi, contoh yang bersopan santun. Kalau keberanian pula, berani mencuba, berani dalam kelas, berani kerana benar. Itu contoh nilai murni. Okay. Sebelum kita menjawab soalan, kita mesti baca arahan. Arahannya apa? Okay. Untuk latihan ini, dia fokuskan kepada baca pernyataan dan nyatakan nilai. Ini contoh pertama. Zara telah terpilih sebagai tokoh murid di sekolahnya. Sikap Zara yang cemerlang dalam pelajaran menjadi sebab pemilihannya. Zara sentiasa mengutamakan pengurusan masa. Dia sentiasa menepati masa kerana masa itu emas. Apa nilai kita nak masukkan? Seorang yang berdisiplin, tengok yang warna merah tu, mengutamakan pengurusan masa dan menepati masa. Itu contoh berdisiplin. Okay, latihan untuk yang kedua, kamu baca dan nyatakan apakah nilai yang patut diisi. Mari kita bincang apakah nilai yang sepatutnya. Dalam bidang co-curriculum, Zara merupakan ketua pasukan hoki sekolahnya. Dia sentiasa mementingkan semangat berpasukan. Berkat kesungguhan bersama, mereka berjaya menjadi johan hoki peringkat daerah. Nampak? Apa nilai yang kita masukkan? Dia sentiasa mementingkan semangat berpasukan. Dalam kita bermain bola sepak ada 11 orang. Mungkin bola jaring ada 7 orang. Contohnya lah. Jadi dalam berpasukan, kita mesti ada semangat bekerjasama. Tak boleh seorang main. Baru boleh pasukan boleh menang. Okey, nilainya ialah bekerjasama. Yang ini pula, baca pernyataan dan nyatakan nilai yang tadi. Kemudian banner dialog di dalam jalur komik untuk menunjukkan nilai tersebut. Ada urutan dia 1, 2, 3, 4. Ada bantuan bergambar. Tengok contoh yang pertama. Dialognya berbunyi begini. Seorang murid sedang bawa buku. Aduhai, beratnya buku-buku ini. Kalau ada rakan yang membantu. Dalam hati dia kata, kalaulah ada rakan membantu. Dalam perjalanannya, ada beberapa orang ternampak dia sedang
mengangkat buku? Apakah dialog yang sepatutnya? Boleh mula jawab sekarang. Okay. Mari kita bincang apakah dialog yang sepatutnya diisi. Kita mula nombor 2 dulu. Bila nampak kawan angkat buku, apa dialog sepatutnya? Arif bercakap, Daniel, banyak sungguh buku yang kamu bawa. Kamu perlukan bantuan? Daniel akan jawab, ya Arif, saya perlukan bantuan untuk mengangkat buku yang banyak ini. Lepas tu Arif akan kata, kawan-kawan, marilah kita bantu Daniel. Dia sedang mengangkat buku-buku untuk dibawa ke perpustakaan. Seterusnya, apabila orang dah menolong kita, apa yang patut kita ucap? Yang pertama, Daniel akan cakap begini. Terima kasih Arif dan kawan-kawan kerana sudi membantu saya. Bila dah orang ucap terima kasih, kita kata apa pula? Arif jawab, sama-sama Daniel, kita perlu selalu bekerjasama. Bak kata perpatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bahagian kedua ialah bahagian penilaian. Baca petikan di bawah dan jawab soalan yang berikutnya. Izzahan seorang pekerja yang rajin. Dia bekerja di sebuah kedai barangan pertanian. Setiap hari, dia akan datang awal untuk membuka kedai. Dia akan menyusun barang di dalam kedai dengan cermatnya. Keadaan kedai yang bersih dan selesa menjadikan kedai itu menarik banyak pelanggan. Keadaan tersebut menyebabkan majikan Izzahan suka kepadanya. Kedai itu telah berkembang menjadi syarikat yang besar. Jumlah kaki tangan syarikat itu makin bertambah. Izzahan telah dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar. Tanggungjawabnya semakin bertambah. Kini, syarikat itu telah mengeksport produk-produk tempatan ke luar negara. Kerjasama pada peringkat antarabangsa diwujudkan bagi mengimport pelbagai peralatan pertanian berteknologi tinggi untuk kegunaan petani tempatan. Antaranya dron penjemur baja. Izzahan amat bangga dengan syarikat itu. Berdasarkan petikan tadi, ada disediakan untuk kamu 5 soalan. Kamu baca soalan, baca petikan semula, cari jawapan. Boleh mula jawab sekarang. Mari kita bincang apa jawapan yang sepatutnya diisi. Ini sebagai contoh. Soalan nombor 1. Di manakah Izzahan bekerja? Ingat kalau perkataan di manakah kena jarak sebab dia kata arah. Izzahan bekerja di sebuah kedai barangan pertanian. Nombor 2 pula. Mengapakah? Ini sebab kita nak tahu mengapakah pelanggan suka datang ke kedai tempat Izzahan bekerja. Dia nak tahu sebab kenapa. Pelanggan suka datang ke kedai tempat Izzahan bekerja kerana keadaannya yang bersih dan selesa. Nampak tu? Penting kan? Bersih dan selesa. Tak adalah barang berterabur dan sebagainya. Yang ketiga, siapakah yang dapat memanfaatkan peralatan pertanian berteknologi tinggi? Dia tanya siapa? Siapa ni menuju pada orang. Peralatan pertanian berteknologi tinggi dapat dimanfaatkan oleh petani tempatan. Tengok petani tempatan pun dah guna teknologi tinggi. Yang keempat, nyatakan pengajaran yang diperoleh daripada cerita ini. Pada pendapat kamu, apakah kebaikan apabila produk tempatan dieksport ke luar negara? Okay, satu pengajaran, yang kedua pendapat kamu. Berdasarkan cerita di atas, kita hendaklah sentiasa bertanggungjawab dalam melakukan pekerjaan. Pada pendapat saya, apabila produk tempatan dieksport ke luar negara, hasil ekonomi negara akan meningkat. Ada dua perkataan. Kalau dieksport, maksudnya dijual. Kalau diimport, kita beli. Kita tak ada barang tu. Contoh dieksport. Antara barang yang banyak dieksport, kita antara negara pengeluar minyak kelapa sawit. Kita jual ke luar negara. Dalam perjalanan kamu pulang ke kampung, tengok kiri kanan. Pokok kelapa sawit je. Satu ketika dulu getah. Pokok getah masih ada tapi dah berkurangan. Ditebang pokok getah, tanam pokok kelapa sawit. So, jadi kalau import pula, kita tak ada produk tu. Kita beli contoh kereta BMW, kita import dari Jerman. Toyota, Honda, kita import dari Jepun. Kita jual apa? Proton, Saga bermula dari itu. Kemudian sebagainya. Jual, kita eksport. Import, kita beli. Seterusnya latihan iaitu kenal pasti kata adjektif dalam teks
dan tulis pada ruang yang disediakan. Ingat balik semula apa dia kata adjektif. Ingat kata adjektif ni tidak ada imbuhan. Itu satu clue cikgu bagi ya. Antara kata adjektif ni apa? Rajin, awal, cermat, bersih, selesa, besar, tinggi, bangga. Ini antara kata adjektif. Latihan yang seterusnya adalah gunakan kata majmuk dalam petikan untuk melengkapkan ayat. Ingat, kata majmuk. Boleh mula jawab sekarang. Okey, mari kita bincang latihan yang berkaitan dengan kata majmuk. Nombor 1, negara kita memerlukan kaki tangan yang mahir dalam bidang pertanian. Yang warna merah tu, kaki tangan. Kaki tangan maksudnya pekerja yang mahir. Nombor 2, petani tempatan telah menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam pertanian. Kerjasama nombor 2. Nombor 3, sikap prihatin pengurus besar syarikat itu terhadap pekerjanya wajar dipuji. Pengurus besar. Semua orang nak jadi pengurus. Atas pada pengurus, pengarah. Arah saja. Nombor 4, banyak produk tempatan terkenal pada peringkat antarabangsa. Antarabangsa ni di luar. Luar daripada negara kita. Nombor 5, setiap pekerja perlu melaksanakan tanggungjawab dengan baiknya. Kalau di rumah, kamu anak sulung, mak ayah bagi tanggungjawab. Jalankan tugas kamu sebagai anak sulung yang diamanahkan di sekolah sebagai ketua kelas pengawas dan sebagainya. Itu maksudnya tanggungjawab. Sebagai rumusan apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu berkaitan dengan tajuknya akhlak terpuji. Jadi ada banyak bahagian-bahagiannya, kamu kena nyatakan nilai. Jadi, cikgu harap anak-anak murid dapat mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Dan cuba gunakan kesempatan masa yang ada ni, kamu ulang kaji balik semula daripada tajuk yang pertama sehinggalah tajuk terakhir. Ini sebab melibatkan aktiviti penilaian dan pengukuhan. Nak kukuh bagi kamu ingat balik semula. Supaya bila kamu naik darjah 5 lagi, ni pernah belajar lah, ingat lagi. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Jumpa lagi bersama Cikgu Zul. InsyaAllah. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat menyiapkan tugasan semua.